Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang menggemparkan. Pemilihan bersatu. Hamzah tanding presiden daripada biharian.com.my 6 September 2023. Berita penuh. Kuala Lumpur. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin antara yang disebut-sebut sebagai seorang pencabar utama bagi jawatan tertinggi untuk Parti Bersatu itu sekiranya Tan Sri Mahyadin Mak Yassin iaitu selaku Presiden Parti Bersatu memutuskan untuk tidak bertanding pada pemilihan akan datang. Sumber daripada Parti Bersatu berkata, Muhyiddin kemungkinan berundur daripada bertanding sebarang daripada jawatan dan hasratnya itu juga sudah pun lama dimaklumkan kepada kepimpinan parti. Katanya dalam kenyataan tersebut, kata sumber yang seperti dilaporkan oleh FMT, iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mungkin akan undur diri dan menjadi penasihat kepada parti, kata sumber itu seperti yang dilaporkan oleh FMT. Sumber yang sama turut berkata, Hamzah Zainuddin yang juga adalah ahli parlimen bagi kawasan Parlimen Larut mempunyai sokongan yang cukup kuat dalam kalangan ahli Parti Bersatu untuk memimpin parti berkenaan. Selain daripada Hamzah Zainuddin, timbalan Presiden iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pula katanya dijangka mempertahankan jawatan nombor 2 parti kerana tidak mempunyai pengaruh yang cukup kuat untuk mencabar Hamzah Zainuddin. Kata sumber itu, Ahmad Faizal dijangka bakal mempertahankan jawatan timbalan Presiden. Tetapi kalau pergi lagi, iaitu bertanding Presiden, memang makan diri sendiri kerana reputasi beliau dalam parti telah jatuh merudum setelah beliau kalah di dalam PRU yang akan datang. Hamzah pula sebaliknya, kredibiliti beliau terbukti dengan memegang pelbagai jawatan, antaranya ahli Parlimen Larut, Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat dan Setiausaha Agung Bersatu serta Perikatan Nasional. Ahmad Faizal dijangka mempertahankan jawatan timbalan Presiden. Tetapi kalau pergi lagi iaitu bertanding untuk jawatan Presiden, memang makan diri sendiri kerana reputasi beliau dalam parti jauh jatuh merudum selepas pemimpin itu gagal memimpin Perikatan Nasional menang di Negeri Sembilan. Katanya, sumber itu lagi, memang laluan mudah untuk Hamzah menang tanpa bertanding katanya. Pada Mei lalu, pemilihan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT dan Bahagian Bersatu ditangguhkan sehingga 18 bulan lagi bagi memberi ruang untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN. Bagaimanapun, penangguhan itu tidak termasuk pemilihan peringkat cawangan. Sumber sama memaklumkan berdasarkan perlembagaan parti, mana-mana ahli yang berhasrat untuk bertanding jawatan top 5 atau kedudukan 5 tertinggi parti mesti menganggotai MPT sekurang-kurangnya 2 penggal penuh. Kata sumber itu lagi, boleh bilang dengan jari siapa MPT yang sudah 2 penggal. Hamzah Zainuddin, Ahmad Faizal, Wan Saiful Wanjan, Ronald Kiandi, Rosul Wahid, Razijuddin diantaranya, kata sumber itu. Ditanya mengenai Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, sumber itu berkata bekas Menteri Besar Selangor itu tidak layak untuk bertanding kerana hanya dilantik ke jawatan MPT dan bukannya melalui pemilihan parti. Namun katanya, keadaan itu boleh berubah sekiranya perlembagaan parti dipindah untuk membolehkan mana-mana ahli bersatu bertanding jawatan lebih tinggi. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris ketika dihubungi oleh FMT berkata, pemilihan akan dimuktamadkan pada mesyuarat pimpinan parti yang diadakan selepas PRK di Johor selesai. Kata sumber itu lagi, tangguh 18 bulan maksimum. Tetapi kalau kita sempat selesai awal masalah sikit-sikit mengenai pindaan perlembagaan, kita akan buat lebih awal. Kita tengah susun cawangan dan bahagian.
kita ada nak ubah peraturan sikit, pindah sikit untuk pemilihan katanya lagi. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Zahid masih disiasat SPRM. Ini jawapan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Negara Malaysia, Azam Baki. Kita tahu baru-baru ini Zahid Hamidi telah dibebaskan ataupun telah dilepaskan tanpa dibebaskan, ataupun aku tidak tahulah apa bahasa undang-undang dia, tapi dia menang tapi belum menang betul-betul lah begitu. Jadi kemudiannya ada persoalan sama ada Zahid masih disiasat SPRM atau tidak. Ini jawapan daripada Azam Baki daripada bharian.com.my. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ditemui pemberita selepas beliau menyempurnakan perasmian persidangan penyelidikan governance, integriti dan anti rasuah anjuran bahagian perancangan governance nasional atau BPGN SPRM di Ibu Negara. Jadi kemarin Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 12 tuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 kes pengumpulan wang haram milik Yayasan Akal Budi yang diasaskannya. Pejabat Peguam Negara kemudian yang menjelaskan permohonan untuk melepaskan tanpa membebaskan ahli Parlimen bahagian Datuk itu daripada keseluruhan 47 pertuduhan itu dibuat berdasarkan alasan yang telah dikemukakan dan diterima oleh mahkamah dan disifatkan oleh Hakim Datuk Lorit Collins Lawrence Sikora sebagai kuku. Pihak pendakwaan juga berpendapat amat penting untuknya serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia meneliti dan menyiasat dakwaan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu bahawa beliau menjadi mangsa pendakwaan terpilih oleh kerajaan yang terdahulu. Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki ketika ditemui media pada persidangan penyelidikan governance, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kedua di sini pada hari ini ditanya mengenai tindakan lanjut pihaknya dalam kes Ahmad Zahid Hamidi itu. Beliau juga ditanya oleh pemberita sejauh mana agensi itu akan menjalankan siasatan setelah Mahkamah Tinggi membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengumpulan wang haram dana Yayasan Akal Budi itu. Ini jawapan beliau. Katanya, itu saya tak pasti. Saya serahkan kepada pegawai saya untuk siasat. Saya juga fikir apa yang diperjelas di mahkamah dikemukakan oleh pihak pendakwaan itu adalah jawapannya. Jawabnya ringkas. Pada prosiding Isnin lalu, pihak pendakwaan mengemukakan 11 alasan ketika memohon mahkamah untuk memberhentikan prosiding kerana berhasrat untuk menyiasat kes itu dengan lebih mendalam. Mahkamah Tinggi bagaimanapun menolak permohonan pihak pembelaan untuk membebaskan sepenuhnya Ahmad Zahid Hamidi atas beberapa alasan yang diberikan oleh pihak pendakwaan. Ia termasuklah terdapat keperluan untuk menyiasat tuduhan dengan lebih lanjut dan alasan penubuhan RCI bagi menyiasat kandungan buku My Story Justice in the Wilderness oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas, terutama berkaitan dakwaan ada pendakwaan terpilih. Okey, so jawapan daripada Azam Baki ialah dia kata, itu saya tak pasti. Saya serahkan kepada pegawai saya untuk siasat. Saya juga fikir apa yang diperjelas di mahkamah dikemukakan oleh pihak pendakwaan itu adalah jawapannya. Jawapannya, kata Azam Baki secara ringkas. Okey, so kita harap semoga semua rakyat Malaysia dapat bertenang dan kita terima keputusan daripada mahkamah. Tetapi kalau ada siasatan lebih lanjut, kita serahkan sepenuhnya kepada Perundangan Negara Malaysia. Dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.